Hidup ni jangan bergantung dengan orang. Yang disebut bergantung pada Allah. Sebagaimana burung yang letakkan keyakinan dia dengan Allah. Kalau Farhani sekalian hidup bergantung pada orang, Farhani sekalian akan kecewa dalam hidup. Kecewa kerana orang-orang ni makhluk, bukannya khalik. Manusia. Bila kita hidup bergantung dengan seorang isteri, dia bergantung dengan suami. Suami bergantung dengan isteri. Anak-anak bergantung dengan mak ayah. Hidup hanya bergantung begitu. Kita akan kecewa dalam hidup. Kecewa dalam hidup kita. Tapi, kerana apa dia? Kerana orang ni ada kelemahan. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نرذوهم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Para hadirin yang dimuliakan sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana kita diberi lagi peluang oleh Allah untuk kita menyebut tentang ciri-ciri ataupun kriteria penghuni syurga dan juga penghuni neraka. Kita tahu dua tempat ini merupakan kemuncak dalam perjalanan hidup kita. Tempat yang disebut dengan syurga ataupun neraka ini. Dan tujuan dan matlamat hidup kita ni pun ke sanalah dalam hidup kita ni. Tidak ada artinya kalau kita hidup sonok di dunia, tiba-tiba bila sampai di sana kita terhumban ke dalam neraka. Tetapi pastikan diri kita ni untuk kitanya sonok juga di dunia dan kita juga sampai gembira untuk masuk dalam syurga. Maka Allah bila dia jadikan umat manusia ni, Allah ciri-cirikan terus orang yang macam mana yang bila dia meninggal dunia masuk dalam syurga Allah. Di atas dunia ni dia ada tanda-tanda dia terlebih dahulu. Tanda-tanda ni disifatkan oleh siapa? Oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjukkan terus tanda-tanda orang yang ahli syurga begini, tanda ahli neraka begini. Dalam hidup kita ni ada yang kita buat salah dan ada tentu kita buat perkara yang betul. Yang salah tu yang lepas-lepas dalam hidup kita diajar supaya kitanya terus untuk kita padamkan kesalahan lalu sebelum daripada kita menghadap depan Allah. Banyak mana pun dosa kita, sesilap mana pun kesilapan kita, banyak mana pun kesalahan yang kita lakukan, hanya dengan sepatah kata kita sebut, Allah akan ampun dosa kita. Rabbighfirli, wahai Tuhanku, tolong ampunkanlah dosaku. Dosaku ni waktu mana kita sebut dengan penuh keikhlasan, maka hapuslah segala dosa-dosa yang lalu. Tak ada dah dosa-dosa yang lalu. Tapi kalau sekiranya kita ni mengungkit kembali, sebut balik, sementara kita masih lagi hidup, kita hidup balik, kita ungkit cerita lalu, cerita kesilapan lalu di waktu itulah akan datang balik dosa tadi. Sebab tu Islam dia larang, jangan kita dah kita minta ampun, jangan kitanya ungkit balik, jangan. Dah kita ikat kemas, jangan kita rungkaikan balik. Itu kaedah dia dalam hidup kita. Supaya apa dia? Bila kita kemas menjadi ahli syurga Allah, kita minta ampun. Bila kita minta ampun pada Allah ni, biar kita berterusan untuk kita terus sampai ke syurga Allah. Jangan kita dah minta ampun, tapi dalam masa yang sama kitanya masih lagi teragak-agak. Teragak-agak ni siapa yang jadikan demikian? Syaitan. Syaitan ni mengagak-agakkan kita, ditimbulkan keraguan. Sebab tu kita diajar supaya minta berlindung pada Allah daripada keraguan syaitan. Minal jinnati wan nas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang tiup-tiup dalam hati manusia. Sebab tu kadang-kadang kan kita ni jadi teragak-agak. Dah buat dah amalan, balik dah Mekah, tapi teragak-agak, rasa macam tak sempurna je haji kita. Ada di kalangan kita macam tu. Kita dah solat dah, kita lepas pada solat tu rasa macam
tak betul je solat kita. Siapa yang buat macam tu syaitan. Syaitan yang jadikan demikian. Lalu dalam hidup kita ni, pada diri kita diajar supaya setiap kali mana kita berbuat benda yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, letakkan keyakinan Allah terima dah amalan aku. Lepas pada itu kita tegaskan perjalanan hidup kita ni untuk kita nampak jalan kita ni ke syurga Allah. Cerita lama dalam hidup kita ni semua orang ada. Takkan tak ada orang yang tak ada kesilapan. Tentu kalau dia tak buat silap, tentu dia ni bukan orang, dia ni mesti malaikat. Tapi bila sebut nama orang dalam hidup ni, dia ada buat kesilapan. Bila kita buat kesilapan, satu cara pada diri kita ni ialah kita cepat taubat pada Allah. Bila kita taubat pada Allah dan kemudian kita betulkan jalan hidup kita ni, jangan kita bagi bengkang-bengkok, jangan. Pastikan kita lurus di jalan hidup kita untuk dapatkan syurga Allah. Yang ni dalam istilah agama dipanggil istiqamah. Istiqamah ni perlu ada. Bila kita dah memilih jalan agama, jangan lagi kita ni suka nak pilih jalan lain. Kalau kita dah pilih jalan ke syurga, jangan pilih lagi jalan yang lain. Kalau kita pilih juga, kita pandang lagi jalan yang lain, nanti kita akan goyang dengan jalan kita ni yang menyebabkan kita tak istiqamah. Kan dalam hidup kita ni, anak biasa buat contoh kan. Perangai kita ni dah ada dah nikmat yang Allah bagi pada kita, nikmat Islam. Kadang-kadang orang kita ni dia tengok lagi nikmat orang lain. Dia tengok kita buat contoh, kita dah orang Islam dah. Berpakaian cara Islam dah, solat cara Islam dah. Tapi kita sibuk lagi tengok orang kafir. Tengok lagi cara orang kafir macam mana. Kita kagum dengan dia. Kita jadi kagum. Lama-lama kita kagum dengan dia. Kita terlonggar yang agama yang kita dah ada ni. Yang ni salah. Orang kita, kalau kita guna kalimah demikian, orang kita tak berapa nampak lagi. Cuba kita ni perangai kita kan. Kita dah ada dah makanan. Duduk dah di tempat makan. Tapi mata kita memandang makanan orang lain lagi. Itu perangai kita kan. Kita duk tengok lagi orang lain, makanan orang lain. Padahal kita dah ambil dah makanan kita. Dah siap dah, letak dalam pinggan dah. Kemudian kita dah duduk dah. Sambil duduk tu sempat lagi mengeling mata kita tu tengok makanan orang. Padahal sama je, ambil tempat yang sama je. Tapi nak sebutnya perangai. Perangai ni dipanggil tak istiqamah. Bahaya. Dalam Islam. Bila kita jadi ahli syurga, jangan pandang lagi ke neraka. Maknanya, saya nak sebut macam tu. Bila kita dah pilih dah untuk kita nak jadi ahli syurga, jangan kita pandang lagi orang lain. Macam kita ni kan. Kita dah pilih dah datang majlis ilmu. Jangan pandang lagi orang lain. Jangan kita kata, seronoklah dia duduk kat rumah. Tengok Tom and Jerry, kita sebut demikian. Seronoklah dia duduk kat rumah. Dia makan, relax. Tak payahlah pandang orang lain. Kita rasa kita dah seronok dah kan. Allah dah bagi dah nikmat untuk diri kita. Nikmat apa? Nikmat datang belajar. Nikmat datang belajar ni nikmat. Tak semua orang dapat nikmat ini. Cuba tanya orang yang biasa datang belajar kan. Satu hari tak ada kuliah. Tak ada kuliah. Kita rasa bosan je hidup. Kerana apa dia? Kerana kita dah merasai nikmat. Nikmat kita ni. Kita ni biasa. Kita biasa dah tunggu ustaz datang lambat. Misal contohnya. Dah biasa dah. Satu hari ustaz datang awal. Kan kita terkejut kan? Allah, ustaz awal pula hari ni kita sebut. Nak sebutnya, maknanya dia hilang nikmat tunggu ustaz. Nak sebutnya, contoh, ahli syurga ni begitu. Ahli syurga ni, dia menikmati dalam hidup dia, menikmati apa dia? Menikmati apa yang telah ditunjukkan oleh Allah di dunia ini lagi. Bila kita ni dah rasa enjoy dengan agama yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh, tanda kita ahli syurga. Itu yang anda nak sebutnya. Bila kita ni dah rasa bosan dengan yang agama, tapi kita rasa nikmat dengan maksiat, itu tanda kita ahli neraka. Di antara suatu Islam suruh kita ni awal-awal lagi di dunia ini, kita boleh nampak dah orang ni ahli syurga ke orang ni ahli neraka. Ahli syurga ni dia ada tanda-tanda dia. Bukan kita nak tuduh orang tu ni, aku tengok muka kau ni neraka je, kita sebut kan. Jangan, bukan demikian. Tapi kita ni dalam hidup kita ni, kita tengok diri kita. Aku ni ahli syurga ke ahli neraka? Kriteria ni disebut sebahagian. Disebut dalam kitab ni. Apa dia kriteria penghuni syurga dan penghuni neraka tersebut?
Diriwayatkan oleh Muslim daripada Abu Hurairah, dia mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sebut, sinfani min ahli nar lam arahuma qaumun ma'ahum siyatun ka'aznabil baqar yadribuna bihan nas, yakni zulman wa udwanan wa nisa'un kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka'asmi'atul bukhti al-ma'ilatu la yadkhuluna al-jannah wala yajidna rihaha wa inna riha la yujadu min masiratu kadza wa kadza. Rasulullah sebut dua golongan penduduk neraka. Rasulullah kata ada dua kelompok manusia yang dihumban dalam neraka, yang belum aku lihat orang yang yang belum pernah aku lihat orang golongan ini. Rasulullah kata lam arahuma, tak pernah terpandang orang macam ni. Rasulullah sebut demikian. Orang yang macam ni macam mana? Orang yang membawa satu benda yang cemeti, seperti seekor lembu yang panjang yang menyebab orang lain, dengan zalim dan mencabul hak. Siapa yang ni? Ka'aznabil baqar yadribuna bihima bihan nas, yakni zulman wa udwanan, yang zalim dan juga sentiasa dalam keadaan yang penuh dengan permusuhan. Apa lagi? Dan ni yang pertama. Dan Rasulullah sebut wanisa'u kasiyatun ariyat, dan wanita yang berpakaian tetapi seperti mereka yang telanjang. Pakaiannya pendek, nipis dan ketat, yang jalan lenggak-lenggok dengan berusaha menarik perhatian. Rasulullah sebut demikian. Dua kelompok yang masuk dalam neraka Allah, yang aku tengok jahat sungguh dia ni. Rasulullah sebut zulman wa udwanan. Yang pertama, orang yang hidup dalam keadaan yang zalim dan juga sentiasa menimbulkan permusuhan. Cari je benda nak berkelahi, cari je alasan nak kita ni nak buat permusuhan. Yang ni di antara kumpulan yang pertama. Rasulullah sebut zulman tu, anda sebut banyak kali lah, orang yang zalim. Yang zalim tu kita boleh bayang buat khianat pada orang dan sebagainya. Satu lagi yang macam mana? Zalim pada diri sendiri. Yang biasa nak cerita, zalim pada diri sendiri, pada jemaah sendiri. Di kalangan kita ni kelompok yang pertama. Rasulullah sebut. Kelompok yang kedua, yang jenis macam mana? Wanisa'un kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun. Rasulullah kata perempuan-perempuan penduduk neraka ni, Rasulullah kata yang jenis macam mana? Perempuan-perempuan yang berpakaian tetapi pakaian dia telanjang, macam telanjang. Maksudnya rapat, ketat. Pakai ketat, nampak bentuk body dia, nampak tubuh badan dia. Yang ni, perempuan ni confirm ahli neraka kalau dia pakai macam tu. Kemudian dalam keadaan apa dia? Ariyat, mumilat, dalam keadaan dahlah ketat, jalan pula, kemudian nipis pakaian dia tersebut. Dah ketat, nampak badan. Sebab tu bila kita berpakaian, jangan bagi nampak bentuk badan. Kalau jemaah sekalian nak pakai seluar, anda sebut banyak kali dah, boleh pakai seluar tapi longgar. Jangan bagi seluar tu sendat pada tubuh badan kita, jangan. Kalau kita pakai seluar yang nampak betis kita, nampak peha kita, nampak bentuk badan kita, orang boleh tahu dah. Maknanya gambaran, lebih-lebih lagi lah nampak bonjolan badan kita ni. Senang ceritanya. Yang di waktu tersebut, di waktu ini dilarang dalam agama. Para hadirin sekalian, nak pakai seluar boleh, pakai yang longgar. Kemudian dalam keadaan yang dalam keadaan yang tak nampak susuk badan kita. Jangan bagi nampak susuk badan itu sendiri. Kemudian Rasulullah sebut nipis dan juga ketat. Rasulullah sebut demikian. Yang jalan pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut ma'ilatun, lenggang-lenggok pula. Jalan tu bunyi gedik dia tu dia panggil. Bunyi gedik dia. Bunyi ketak-ketak. Misal contohnya, bunyinya yang dengan orang pemandang tu, mesti perempuan tu. Gitu dia panggil. Lenggang-lenggok dia tu. Nampak terus, beza terus. Orang lelaki ni kan, dia berjalan tu macam tiang elektrik kan, nampak.
Beza dengan orang perempuan, kalau dia berjalan, dia nampak tubuh badan dia. Ni Rasulullah kata ni ahli neraka ni Rasulullah. Kemudian apa lagi? Dalam keadaan Rasulullah sebut lagi ru'usuhunna ka'asmatil bukh. Ni bonggolan rambut dia tu, belakang dia tu, macam Rasulullah kata macam bonggolan unta yang berleher panjang dan sengit. Rasulullah sebut demikian. Dia bonggol tu, dia naik ke atas. Kemudian dia tonjolkan kat tepi. Jangan tengok bonjol orang Dia orang Arab ni, dia rasa cantik, rambut dia panjang, dia letak kat atas sanggul dia. Sanggul tu. Kemudian bila dia berjalan tu, dia gedik, dia jalan. Dia jalan. Anak buat ni tak jadilah sebabnya bukan perempuan kan. Tapi dia gedik, dia jalan tu kete-kete tu. Orang tengok tu berkenan dengan bonjolan dia. Ni orang Melayu kita ni alhamdulillah tak buat demikian. Orang Melayu kita simpul-simpul tak kat bawah kan. Tu beza, dia tak jadi bunga kat belakang. Gitu. Ataupun dia tidak naik ke atas. Tapi orang Arab tak. Bila dia buat rambut dia tu, dia bonjol, dia naik ke atas. Tu cara demikian. Rasulullah kata, lenggang-lengguk dia tu, tujuan dia buat macam tu, tujuan apa? Untuk menarik perhatian. Rambut dia tu, dalam keadaan macam bonggol unta berleher panjang. Dan sengit unta kurasan berbonggol satu, al-baqt dipanggil. Mereka tidak masuk syurga dan tidak mendapat bau syurga, padahal wangian syurga dapat dihidu dalam jarak yang amat jauh. Dalam satu riwayat, jarak 500 tahun bauan. Nak sebutnya, orang ni, dua kelompok ni Rasulullah kata tak masuk syurga. Tak masuk syurga tu kenapa dia dia ni di kalangan ahli neraka? Kerana yang pertama zalim tadi. Yang kumpulan yang zalim tu jelas lah, memang layak pun dia humbat dalam neraka. Perempuan ni kenapa? Kerana perempuan ni dia menarik perhatian. Bila dia menarik perhatian, dia menyebabkan, dia menimbulkan perzinaan. Dia membawa unsur-unsur demikian. Yang keduanya, dalam masa yang sama, orang perempuan ni kedudukan dia dilindungi. Bukan dia mesti ditonjoli. Itu kedudukan orang perempuan. Orang perempuan ni kedudukan dia mesti dilindungi. Siapa yang melindungi diri dia? Suami dia, ayah dia. Selagi mana dia dalam hisan dipanggil. Wal muhsanatu minan nisa. Kan Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, dan perempuan-perempuan yang berada dalam hisan. Walladzina yarmunal muhsanat. Orang yang menuduh orang perempuan yang dalam hisan, dalam lindungan. Tiba-tiba kamu tuduh dia dengan dia berzina. Summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Kamu tak boleh datang 4 orang saksi. Kamu tuduh orang perempuan yang baik tadi. Tiba-tiba kamu tuduh dengan cara demikian. Summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Kamu tak boleh berdatang 4 orang saksi. Fajliduhum samanina daldah. Sebatlah orang yang menuduh tu dengan 80 kali sebat. Kenapa? Kerana perempuan ni sepatutnya dilindungi. Tiba-tiba dia keluar daripada perlindungan. Dia keluar daripada perlindungan. Perlindungan apa dia? Dia tunjuk badan dia. Dia keluar daripada perlindungan suami dia. Dia keluar daripada perlindungan ayah dia. Bila dia keluar daripada perlindungan tersebut, dia tonjolkan diri dia. Di waktu tu dia menjadi ahli neraka. Saat tersebut, dia telah mendedahkan diri dia untuk menjadi ahli neraka Allah SWT. Di antara yang dia tonjolkan diri dia tu apa dia? Yang dia tonjol kecantikan dia. Badan orang perempuan ni cantik. Allah jadikan tak sama dengan badan orang lelaki. Satu Allah suruh orang perempuan ni tutup aurat dia daripada rambut dia atas kepala sampai ke kaki dia. Dia tak boleh nak tunjuk sembarangan, tak boleh. Kenapa? Dia boleh tunjuk hanya pada orang-orang tertentu. Kerana Allah jadikan dia cantik. Cantik dia. Di sudut tangan dia cantik, lengan dia cantik, betis dia cantik, segala benda cantik. Allah jadikan orang perempuan. Beza dengan orang lelaki. Orang lelaki cantik dia, lutut sampai pusat dia cantik. Itu beza dia panggil. Satu orang lelaki, kalau dia berjalan belah kain, tak ada siapa nak pandang. Orang lelaki kan, kalau dia berjalan belah kain, orang tengok, tak selera langsung dia panggil macam. Tapi cuba orang perempuan berjalan belah kain.
Orang perempuan jalan belah kain je. Mata manusia ni, mata lelaki tu liar terus. Memandang dia orang. Ustaz pun kena ada agama lah. Sebab tu dia panggil, mata lelaki jalan ni, dia kena jaga terus. Sebab tu Allah ajar orang lelaki, bila dia berjalan, dia kena tunduk pandangan dia. Orang perempuan pun sama juga. Bila kamu tunduk pandangan kamu, waliyahfazna furujahun wala yubdina zinatahunna. Allah pesan demikian. Kamu jaga kemaluan kamu. Bila kamu tunduk pandangan kamu, terjaga kemaluan kamu. Sama dia panggil demikian. Tapi bila orang perempuan dah mula ditunjukkan tubuh badan dia tersebut, terdedah untuk buat maksiat. Dia akan terdedah untuk buat maksiat ini sendiri. Jadi, oleh yang demikian Rasulullah kata, orang ni lah di antara orang-orang ahli neraka. Kalau nak tengok orang ahli neraka, kamu tengok orang yang perempuan yang membuka aurat. Sah confirm dia ahli neraka. Itu cara demikian. Sebab tu Rasulullah pesan awal-awal, kita jangan jadi macam tu lah. Tapi jangan pula kita pergi dekat dengan dia bagi tahu pada dia, kau neraka tahu. Kita sebut demikian. Tu tak ada hikmah dalam dakwah. Maknanya kita kena bagi tahu pada keluarga kita, jangan keluar daripada rumah dalam keadaan mendedahkan aurat. Ada kan orang perempuan, dia dedah rambut je, tapi yang kat bawah ni, dia tak dedah. Dia tutup. Dia kata, saya dedah bahagian kepala. Kita kata bahagian kepala pun tak boleh. Bahagian kepala pun agama kata kena jaga. Tak boleh kita nak dedah. Bila kita dedah, orang tengok rambut kita, orang tengok tengkuk kita, orang nampak tubuh badan kita. Bila nampak tubuh badan kita ni, orang boleh baca lah tubuh badan kita ni bagaimana. Sebab tu Islam ajar, yang orang tak boleh nak baca ialah muka dan tapak tangan. Yang ni je. Yang ni boleh dedah. Dalam Islam dia boleh dedah. Dengan tujuan apa Allah benarkan kita dedah yang ni? Dengan tujuan nak suruh kita jangan ada gap dengan manusia. Ni cara Allah nak suruh. Yang kecuali kamu ni terlampau cantik sungguh. Kamu cantik sungguh, kamu tak boleh. Ulama-ulama kata, tutuplah muka kamu tutup. Kerana apa dia? Bimbang datang fitnah pada diri kamu tadi. Itu dia cara demikian. Muslim juga meriwayatkan daripada Abu Hurairah, daripada Nabi SAW bersabda, tadi sebut ahli neraka, lalu Rasulullah sebut lagi, orang yang masuk syurga adalah golongan yang hatinya seperti hati burung. Rasulullah kata, siapa yang nak orang yang masuk syurga, kamu tengok pada hati dia. Kalau hati dia macam burung, orang ni ahli syurga. Hati macam burung macam mana? Tagdu khimasan wa tarwihi bitanan. Hati burung ni, hati yang bergantung kepada Allah. Yang pagi tu keluar daripada sarang, dalam keadaan yang keluar daripada sarang dia, dalam keadaan yang tawakal pada Allah, kemudian dia balik dalam keadaan kekenyangan. Wa tarwihi bitanan. Bila dia pulang balik dalam keadaan penuh kekenyangan. Ana sebut banyak kali kan, dalam hidup kita ni, jangan hidup bergantung dengan orang, tapi hidup bergantung pada Allah. Bila kita hidup bergantung dengan orang, menyebabkan di waktu ini, kita akan jadi rosak dalam hidup kita. Hati kita tidak lagi hati burung. Jadilah hati burung. Rasulullah kata, ahli syurga ni hati burung. Macam mana hati burung? Kita kata kecil ke? Tak. Hati burung tu, maksudnya besarnya keyakinan dia pada Allah. Hidup dia. Mana burung ada akaun bank? Burung kan, mana ada simpanan? Mana ada peti ais? Dia dalam hidup, bahasa yang mudahnya kita nak faham. Burung ni, dia makan. Lepas pada dia makan tersebut, lepas pada tu, dia cukup yang tu je lah. Besok cari lagi. Besok cari lagi. Begitulah dalam hidup dia. Keyakinan dia pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hebatnya. Hidup ni jangan bergantung dengan orang. Ini sebut bergantung pada Allah. Sebagaimana burung yang letakkan keyakinan dia dengan Allah. Kalau para haniskan hidup bergantung pada orang, para haniskan akan kecewa dalam hidup. Kecewa kerana orang-orang ni makhluk, bukannya khalik. Manusia. Bila kita hidup bergantung dengan seorang isteri, dia bergantung dengan suami. Suami bergantung dengan isteri. Anak-anak bergantung dengan mak ayah. Hidup hanya bergantung begitu. Kita akan kecewa dalam hidup. Kecewa dalam hidup kita. Tapi, kerana apa dia? Kerana orang ni ada kelemahan. Para haniskan bergantung dengan suami para haniskan. Suatu hari, suami kita buat PL.
Buat PN, tak kira lah. Kadang-kadang kentut depan kita, misal contoh. Kita kan dulu tak macam ni kita sebut. Belum kahwin dulu tak pernah pun kentut-kentut depan. Dah lama kahwin ni, kentut depan kita pula disebut. Kita jadi demikian. Mula kita tension dipanggil macam. Mula kita pendam perasaan. Ni buat PL, anak buat contoh yang. Demikian juga dengan isteri. Demikian juga seorang suami bergantung dengan isteri. Dia hidup dia nak makan, isteri masak. Satu hari dia balik-balik, isteri tak masak. Dia balik dalam keadaan dia kelaparan, dia balik bergantung dengan isteri dia. Agaknya ada. Dia mesti balik dengan penuh perasaan kemarahan pada diri. Kenapa dia tak sama yang dia idamkan dan diinginkan? Hidup ni jangan bergantung dengan orang. Hidup ni hanya bergantung pada Allah. Satu mulut kita sebut, tiap kali mana kita keluar rumah je, mulut kita sebut bismillahi tawakkaltu ala Allah. Aku bergantung penuh pada kamu ya Allah. Bila berlaku apa-apa dalam hidup kita ni, kita sebut apa dia? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ni kita mulut kita boleh sebut terus. Memadailah aku dengan Allah. Segala benda ni dalam hidup aku ni hanya pada Allah. Wa ni'mal wakil, sebaik-baik penjaga. Wala hawla wala quwwata illa billah. Tak ada kekuatan lebih hebat daripada kekuatan Allah. Dalam hidup kita demikian. Ni hati burung. Bila hati burung menyebabkan kita ni tak resah gelisah dalam hidup. Hidup kita ni tak ada pun nak tertekan dengan yang tu, tertekan dengan yang ni. Hidup kita ni redha je dengan setiap apa yang Allah jadikan perjalanan hidup kita. Tawakal kita hebat, takdir kita boleh terima segala apa yang dilalui dalam hidup kita. Ini yang nak sebut beriman dengan qada dan qadar Allah. Sampai demikian pada kita. Kita sebut ustaz, sedaplah sebut. Tak kena pada ustaz. Kalau kena pada ustaz, baru ustaz tahu. Kita belajarlah. Belajarlah untuk menjadi diri kita secekal itu. Lagi kita kuat, lagi kita diuji oleh Allah. Lagi kita dalam hidup kita ni kuat bergantungan. Allah akan uji. Hunalika btuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan syadidan. Di sana aku akan uji orang mukmin. Aku goncang segoncang-goncang dalam hidup dia. Lagi kita dikuat keyakinan kita pada Allah, lagi kuat yang ujian yang kita akan lalui dalam hidup. Terdapat dua huraian ulama mengenai hadis ini. Hadis yang Rasulullah sebut, hati ahli syurga ni hati bagaikan hati burung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Pertama, ini adalah ungkapan perumpamaan kebimbangan dan ketakutan dalam hidup. Burung adalah haiwan yang amat penakut, sehingga mereka mengatakan perumpamaan yang berbunyi dan lebih berhati-hati daripada berhati-hati burung gagak. Ini sebut demikian. Sering berlaku ketakutan dalam kalangan para ulama salaf yang menyebabkan hati mereka seperti terbelah, lalu mereka meninggal dunia di saat mana terlampau takut dalam hidup mereka sebut. Katanya ulama-ulama dalam menafsirkan, ada ulama tafsir dia kata, burung ni jenis penakut. Takut dia sangat ni. Takut ni macam ulama-ulama yang terlampau takut. Bila dia terlampau takut dengan azab Allah, sampai dia mati kan takut. Nak sebutnya kuatnya hati yang ada pada hati alim ulama tersebut. Ni hati kerana takut pada Allah lah. Takut kalau terlanggar perintah Allah. Takut kalau dimurkai oleh Allah. Takut dalam hati mereka tersebut macam hati burung. Burung jadi demikian. Ni terjemahan ulama-ulama sebut demikian. Yang pertama. Yang kedua, ini adalah perumpamaan kelembutan dan kehalusan jiwa. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis mengenai seorang penduduk Yaman yang merupakan seorang yang mempunyai hati paling lembut dan mempunyai perasaan yang lemah pada diri dia. Menurut pandangan aku, Imam Qurtubi ni, makna ketiga mungkin perumpamaan bebas daripada dosa dan selamat daripada semua aib, tidak memikirkan dunia. Makna pandangan Imam Qurtubi dia kata, makna kalau bolehnya pandangan ketiga lah, perumpamaan bebas daripada dosa. Burung ni tak ada buat dosa dan selamat daripada semua aib, tidak memikirkan dunia. Sebagaimana diriwayatkan oleh Anas bin Malik, dia mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kebanyakan penduduk syurga adalah orang yang bodoh
Maksudnya adalah orang bodoh yang melakukan kemaksiatan kepada Allah. Hadis ini adalah hadis sahih. Ahli syurga ni apa dia? Dasar pada hadis ni, Rasulullah kata ahli syurga ni orang yang sentiasa ikut dia Al-Quran. Maknanya dia tak pernah nak guna akal, tak ada. Ahli syurga ni dia ikut je. Yang Allah SWT sebut apa, bagaimana, begitulah yang dilakukan dalam hidup dia. Dia tak pernah tanya, kenapa kena semayang Zuhur 4 rakaat? Kenapa kena semayang Asar 4 rakaat juga? Kenapa subuh pula 2 rakaat? Patutnya subuh ni baru bangun tidur 8 rakaat terus. Patutnya demikian. Patutnya orang yang guna akal. Tapi orang mukmin dia tak guna akal, dia guna Al-Quran terus. Al-Quran dahulu. Bila kita terima Al-Quran, lalu di waktu ini kita akan menolak segala yang disebut dengan akal tadi. Maknanya kalau datang berkebetulan sama dengan akal, kita terima. Kalau tak sama dengan akal pun kita terima dalam syariat agama. Ini orang mukmin. Sebab tu dia masuk syurga tu kerana sami'na wa ata'na. Kami dengar dan juga taat. Dia beza dengan puak-puak liberal kan. Puak-puak liberal ni dia suruh guna akal. Kaji dulu, Quran ni kena kaji. Tak semua Al-Quran tu betul je. 2-3 hari sudah anda dengar satu ceramah daripada puak liberal. Islam liberal ni dia kata, babi tu sebenarnya halal, tahu dia sebut. Dia guna dalil. Anda dengar daripada mulut dia tu sendiri. Dia guna dalil. Dalil apa? Yang menunjukkan daging babi ni halal. Tapi jangan guna yang ni. Jangan pula lepas pada ni semua pakat makan daging babi. Dia sebut apa dia? Dia kata Allah Subhanahu Wa Taala haram dalam Quran kan. Kat mana? Dia pun baca ayat. Apa dia? Uhilla lakum maitata wad dama wa lahmal khinzir. Allah larang kamu makan daging bangkai, maitata wad dama, makan darah, wa lahmal khinzir. Wa ma uhilla li ghairillahi bih. Dia kata dan juga daging babi, dan selain daripada itu Allah halalkan. Kemudian tapi Allah sebut famanittur ghaira baghin. Tapi kalau kamu terdesak, fala isma alai. Tak dapat dosa pun kamu makan daging babi sebut. Dia pun ambil yang terdesak tu. Dia ambil terdesak. Maknanya apa dia? Daging babi itu mudarat. Tak mudarat lah. Dia sebut kalau mudarat, kita ada 2 pilihan. Satu daging babi, satu lagi racun. Agak-agak kita makan yang mana dia sebut? Kita makan daging babi kan? Racun kita tak makan kan? Dia sebut. Tu cara mereka guna akal. Maknanya racun lebih bahaya daripada babi kan? Jadi yang mudarat tu, dia guna akal. Oleh demikian, maknanya daging babi tu boleh makan. Dia guna. Senang je dia guna demikian. Kalau orang yang tak pernah belajar kan, dia kata, ya juga dia sebut demikian. Kalau tak pernah belajar. Orang mukmin ni, orang mukmin yang terbaru di Indonesia, berzina itu ibadah. Dia buat tesis. Ada tesis. Berzina tu dapat pahala. Dia sebut demikian. Di Indonesia ni Islam liberal. Yang sampai peringkat teruk-teruklah cara mereka berfikir ni sendiri. Kerana apa dia? Kerana mereka letakkan dalam hidup ni kena kita ragu-ragu dahulu. Dalam hidup ni jangan kita terus ambil yang terima bulat-bulat, jangan. Katanya mereka, Islam tak. Islam diajar orang Islam ni mesti ambil keyakinan daripada Al-Quran. Tak dalam tawadan kita. Kalau kita timbulkan keraguan, banyaklah benda yang ragu. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut orang mukmin ni apa dia? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fi. Allah ajar awal-awal. Dalam Al-Quran Allah kata orang mukmin ni la raiba. Tak timbul sikit pun ragu. Dia mesti yakin. Al-Quran ni kamu kena terima sekali. Tak boleh kamu atau terima ke tak terima? Terima ke tak terima? Tak boleh demikian. Kalau kamu teragak-agak, menandakan kamu bukan mukmin lagi. Mukmin ni la raiba fih hudan lil muttaqin. Dia menjadi petunjuk dalam hidup kami. Allah Subhanahu Wa Taala sebut demikian. Sebab tu timbul macam ni hadis ni kan. Hadis ni nak sebutnya bahawa pandangan yang ketiga
Hebatnya burung ni, burung ni apa dia? Dia hidup dalam keadaan tidak memikirkan dunia. Katanya tuan kitab kita ni, sebagaimana riwayat oleh Anas, maknanya hidup kita ni, kita tak fikir pun nak rumah besar. Kita tak fikir pun nak apa dia, jawatan hebat. Tak fikir pun yang ni. Tapi yang kita fikir, aku boleh masuk syurga ke tak boleh masuk syurga? Itu dalam pemikiran orang mukmin. Orang mukmin ni, segala benda yang kita di dunia ni, segala benda yang Allah bagi, ni nikmat sekejap. Nikmat yang sementara. Semua pinjam kan? Rumah kita pinjam, kehidupan kita pinjam, diri kita ni pun pinjam. Kita tak pernah pun nak kalut tengok keluar jerawat sebiji kan? Kita pun kelam kabut cari doktor. Macam mana doktor nak ubati jerawat ni? Kita timbul je jerawat tu, biarlah, sebiji je baru kita sebut. Dalam hidup kita ni. Tapi orang yang hidup dia dalam keadaan yang dia sibuk dengan dunia, kalut dia dalam dunia, dia akan rasa ralat dalam hidup dia. Kalau sebut tak kena dalam hidup dia, buat begitu tak kena, buat begini tak kena. Kerana apa dia? Kerana dia nampak dunia menjadi nilai ukur. Tapi orang mukmin dia tak pernah nampak dunia. Dia sentiasa fikirkan tentang akhirat. Macam mana aku nak suruh selamat di akhirat? Itulah hati burung, dia panggil. Hati burung yang ada, yang dimaksudkan ini. Al-Azhari berkata, bodoh yang dinyatakan adalah seperti mana berikut, bahawa makanan itu bodoh jika mendapatinya lembut, dipahami juga sebagai hidup orang bodoh. Sebahagian orang berkata, selagi mana kamu hidup dalam kebodohan. Itu makna istilah bodoh yang dimaksudkan tadi. Bodoh bermakna tidak berakal, dan orang bodoh yang melakukan kebaikan bermaksud lalai daripada kejahatan. Itu alim ulama ni dia panggil berfalsafah. Maknanya bodoh yang dimaksudkan Rasulullah tadi, ahli syurga ni orang bodoh. Rasulullah sebut orang yang bodoh. Bodoh yang macam mana? Bodoh yang bermaksud lalai daripada melakukan kejahatan. Tetapi dalam keadaan mengetahui apa dia, setiap benda yang dia buat kerana Allah dalam hidup dia. Ni kalau orang baca seorang-seorang hadis, seorang-seorang tak belajar, dia kata untungnya jadi bodoh pula dia. Kalau kita tak datang belajar lah. Tapi kalau dah kita datang belajar ni, kita faham, oh maksudnya begitu. Bukannya maksud yang disebut secara literal itu, tidak. Tetapi di sebalik itu yang Allah Subhanahu, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak gambarkan keimanan yang ada pada diri dia. Al-Utbi berkata, orang bodoh adalah orang yang ketenangan hatinya lebih dominan dan berbaik sangka kepada orang lain. Orang bodoh tu orang macam mana? Maksudnya nampak di zahirnya, rugilah kamu tak dapat dunia. Nampak pada zahirnya, kamu tak dapatlah tonjolkan kecantikan kamu. Nampak pada zahirnya begitu. Tapi sebenarnya orang ni orang cerdik. Cerdik apa dia? Kerana dia nampak akhirat, dia tak nampak dunia pada diri dia. Dia tenang dalam hidup dia. Lebih ketenangan, lebih dominan, lebih menguasai. Hidup dia tenang je dengan agama. Taat dia rasa seronok. Orang kata, kamu asyik baca Quran je, kamu rasa seronok ke? Dia jawab, ya seronok. Kamu tak terasa ke nak baca WhatsApp sikit? Dia tegur kita demikian. Kita kata, tahulah, kalau baca WhatsApp, lagi baca, lagi berserabut. Lagi kita baca, lagi tak tenang. Saya ni kalau baca Quran, saya rasa tenang je hidup saya. Dalam hidup dia tu, kejap-kejap ambil wuduk, kejap-kejap batal wuduk ambil balik. Kita tanya kenapa? Saya tenang dengan cara ni. Ketenangan itu mendominasi dalam kehidupan dia. Lapang dia dengan Islam. Hidup dia tenang dengan agama. Orang tanya dia, kamu asyik pergi ke kelas majlis ilmu je, asyik pergi ke kelas je. Kamu tak rasa ke nak pergi pasar raya ke? Round-round tempat-tempat ni, asyik majlis ilmu je manjang dalam hidup kamu. Dia kata, tak, saya rasa tenang. Ada orang yang dikuasai jiwa dia dengan rasa ketenangan, dengan ketaatan. Dia akan jadi demikian pada diri dia. Manakala yang kedua disebutnya hidup dia sentiasa bersangka baik dengan orang. Tak ada nak buruk sangka. Terutama dalam kehidupan kita lah. Bila kita hidup ni, jangan ada kita nak timbul rasa buruk sangka di antara kita. Ni di antara dosa yang paling senang kita buat dalam hidup kita kan. Buruk sangka dengan pasangan hidup kita. Celik je mata tengok muka suami kita. Hidup lagi orang tua ni kita.
Ni nak sebutnya senangnya tak buruk sangka. Dalam hidup kita ni, dengan jiran tetangga. Bila jiran tetangga tak keluar kan, senyap je jiran rumah kita. Mati kot, kita sebut. Senang je kita ni. Dia senyap je dalam rumah dia tu, tak bunyi apa-apa. Kita pun mula pelik je kita. Dengan jiran-jiran kita sama. Buruk sangka ni kan. Datang buruk sangka. Dalam hidup kita ni, dengan orang lain, dengan sepupu-sepupu kita, dengan saudara mara kita, buruk sangka ni kena kawal. Kalau tak kawal buruk sangka, tak kena gaya, kerana itulah masuk dalam neraka. Ahli syurga ni bersangka baik. Rasulullah sebut, dan gambaran orang yang hidup dia, sangka baik je dengan orang. Tak adalah orang tu memang, dia tak pernah pun dia nak rasa buruk dengan saya. Tak adalah orang tu tak ada pun niat nak buat jahat pada saya. Sangka baik dia tu mengatasi buruk sangka dia dalam hidup ini sendiri. Ni kena didik orang sekalian. Dia tak boleh jadi sendiri, tak boleh. Dia kena ada ilmu, kemudian didik lama. Sampai kita naik kedudukan kita daripada biasa menjadi manusia yang luar biasa. Luar biasa ni maksudnya apa dia? Sampai menjadi wali Allah. Nah, wali Allah. Kita sendiri tak tahu kita wali Allah. Tapi jangan pula lepas pada ni mengaku pula. Pakai name tag. Oh, aku wali Allah. Dia demikian. Dia datang sampai peringkat wali Allah ni bila? Bila kita ni didik kita. Bila kita boleh didik jiwa kita ni, sampai satu ketika, kita ni Allah nak angkat darjat. Daripada orang biasa, menjadi orang yang muttaqin. Daripada orang muttaqin, menjadi orang muhsinin. Daripada muhsinin, naik sampai peringkat, puncak dipanggil wali Allah. Wali Allah ni ada ke? Di kalangan kita ada. Kita tak tahu siapa wali Allah di kalangan kita. Dia sendiri pun tak tahu dia wali Allah. Tapi Rasulullah sebut, man adzali waliyan faqad adzantuhu bil har. Siapa yang buat khianat, Allah sebut dalam hadis kursi, siapa yang buat khianat pada wali-wali aku isytihar pegang dengan dia. Dia pegang dengan aku terus. Jangan kamu buat khianat pada orang yang dekat dengan Allah. Jadi macam mana kita nak suruh kita ni dekat dengan Allah ni? Jangan buruk sangka. Dalam hidup kita ni, pastikan hati kita ni sentiasa bersih daripada perkara demikian, dan layaklah kita menjadi ahli syurga Allah SWT. Dia bersyair, aku lalai dengan budak kecil yang cenderung melalaikan, yang bodoh yang memperlihatkan padaku segala rahsianya. Maksudnya, dia tidak ada tipu daya pada dirinya. Tak ada pun niat dalam hati dia, perasaan dia nak buat khianat dan sebagainya. Menurutku, kata-kata imam berdasar pada firman kata-kata para imam berdasar pada firman Allah Ta'ala, illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang kepada Allah, menghadap depan Allah dengan qalbin salim, hati yang sejahtera, hati yang tenang pada dia. Juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa ditanya, manusia mana yang paling utama ya Rasulullah? Baginda menjawab, orang yang hatinya bersih dan orang yang sentiasa benar dalam bercakap. Rasulullah kata, siapa di kalangan kamu ahli syurga? Ditanya, siapa di kalangan kita ni ahli syurga ya Rasulullah? Orang yang paling utama ya Rasulullah, yang paling baik. Lalu Rasulullah jawab, orang yang hatinya sentiasa bersih. Hati kita ni dibersihkan. Kita tanya, nak bersih macam mana Ustaz? Kita tanya lagi, hati yang bersih macam mana? Hati kita sentiasa istighfar. Kemudian nak bersihkan hati kita, sentiasa baca Quran. Nak bersihkan hati kita, hadir majlis ilmu. Nak bersihkan hati kita, bersedekah sepanjang masa. Sepanjang masa. Macam mana nak bersihkan hati kita lagi? Diajar supaya bangun tahajud malam. Kemudian macam mana nak suruh bersihkan hati kita lagi? Banyaklah cara. Alim ulama karang kitab bagaimana nak tazkiyatun nafs, membersihkan balik jiwa kita. Ni panjang, perhatikan, rujuk baliklah dalam kitab Tazkiyatun Nafs. Tebal kitab tersebut. Bagaimana nak bersihkan hati kita. Ni alim ulama susun dengan ilmu boleh bersihkan hati. Rasulullah suruh kita ni hidup dalam keadaan bila hati kita bersih, tanda kita ahli syurga Allah dalam hidup kita. Dan orang yang sentiasa benar dalam cakapnya. Lidah pula jaga. Lidah ni nak cakap benar ni senang ke susah? Susah. Mufti pun susah nak cakap benar. Mufti, qadi pun susah nak cakap benar.
Senang ke susah? Susah. Cuba tanya mufti-mufti, tanya qadi-qadi. Tanya di kalangan mereka. Senang ke kamu nak cakap benar? Susah. Susahnya menjadi mufti, susahnya menjadi qadi, walaupun dia tu orang yang paling orang panggil tinggi kedudukan, yang dia letakkan kedudukan agama. Kerana nak cakap benda yang benar tu berdasar pada Al-Quran. Bukan berdasar pada nafsu, tetapi berdasar pada Al-Quran. Tu yang bila tanya mufti kan, bila tanya pada dia, halal ke haram ni? Haram, dia sebut demikian. Nak sebut halal tu tak boleh. Nak sebut haram pun tak boleh. Tergeliat lidah dia. Haram, dia sebut demikian. Haram terus. Kenapa? Kerana kalau nak sebut yang ni, kan nanti marah pada pemerintah pula. Aku dipecat pula. Kemudian kalau dikatakan yang ni, nanti Allah pula marah. Jadi nak buat macam mana? Yang itulah yang jadi dalam nak cakap benar tu susah. Sebab tu Rasulullah sebut, qulil haq walau kana murran. Cakap benar walaupun benda tu pahit dalam hidup kami. Tak mudah kan nak cakap benar dalam hidup ni. Lidah kita ni sentiasa benar dalam cakap. Kita banyak nak jaga hati orang tu, nak jaga hati orang ni. Akhirnya berbohong. Dalam hidup kita ni jadi demikian. Kita nak sampai orang Melayu kita panggil bohong sunat dia panggil. Padahal tak ada pun sejak anak belajar tak jumpa lagi bohong sunat. Cuma nak sebutnya yang ada helah. Helah untuk menyelamatkan 5 perkara. Tu boleh lah. Nak menyelamatkan 5 perkara. Nak menyelamatkan nyawa, nak menyelamatkan akal, nak menyelamatkan keturunan, nak menyelamatkan yang disebut dengan harta benda, kemudian nak menyelamatkan maruah. Maruah ataupun disebut dengan nyawa. Ulama-ulama sebut demikian. Nak menyelamatkan agama. Nak menyelamatkan agama. Boleh berhelah. Berada dalam negara yang orang kafir sepenuhnya. Kalau kamu sebut kamu Islam, siap kamu. Kamu kena bunuh. Dia panggil demikian. Yang ni berhelah. Tapi nak sampai tahap ini ni, orang kita ni tak ada pun ilmu. Lalu banyaknya berbohong. Bila banyak berbohong, kamu di kalangan ahli neraka. Jadi hidup ini bercakap benarlah dalam hidup kita. Bercakap benar itu menjadikan kebaikan pada diri kamu, bukan di sini je, bahkan di sana nanti, di akhirat Allah SWT nanti. Mereka bertanya lagi, orang yang benar dalam cakap kami sudah mengetahuinya ya Rasulullah. Tapi apa yang dimaksudkan dengan orang yang berhati bersih ya Rasulullah? Sahabat tanya, yang cakap benar itu senang nak faham Rasulullah. Tapi yang berhati bersih itu susah sikit nak faham ya Rasulullah. Sahabat sebut demikian. Rasulullah menjawab, orang yang bertakwa, bersih, tidak ada kezaliman, penipuan dan kedengkian. Itulah yang maksudnya dengan orang yang berhati bersih. Rasulullah sebut, orang yang bertakwa dalam hidup kamu. Kita tanya, bertakwa? Lagi tak faham Rasulullah. Orang kita kan, macam mana bertakwa? At-taqwa ni, imtisalu awamirhi wajtinabu nawahihi. Kamu ikut benda yang disuruh oleh Allah dan kamu tinggal apa yang dilarang oleh Allah. Itulah yang dipanggil takwa. Bila tanya pada Sayyidina Ali, apa dia takwa wahai Sayyidina Ali? Sayyidina Ali sebut, bagaikan kamu berjalan di malam yang gelap pekat, kemudian penuh dengan duri-duri, penuh dengan kaca-kaca, bagaimana kamu berjalan di saat itu? Tentu kamu berhati-hatikan. Itulah takwa. Takwa ni, perjalanan di dunia ini, sentiasa kita jaga. Jaga kita. Jaga mulut kita, jaga telinga kita, jaga kata-kata kita, jaga makanan yang masuk dalam mulut kita. Semua kita jaga. Percakapan yang keluar daripada bibir kita pun jaga. Dengar telinga kita yang mendengar ni pun kita jaga. Tak sembarangan kita dengar. Boleh tak kita kata kita dengar je lah dulu, lepas pada ni kita timbang-timbang kembali. Kan ada orang kita sebut demikian. Ada benda yang kita jangan dengar langsung. Kalau kita dengar, nanti rosak takwa kita. Itu Islam ajar demikian dalam hidup kita. Tak semua benda kita boleh pandang. Ada benda yang Allah benarkan kita pandang, ada benda yang Allah larang kita pandang. Bila kamu yang larang pun kamu langgar juga, berartinya kamu tidak bertakwa dalam hidup. Demikian juga percakapan, demikian juga makanan, semua benda dalam hidup kita ni jaga. Itu dipanggil takwa dalam hidup. Senang ceritanya, orang yang nak jadi takwa, dia mesti warak terlebih dahulu. Kalau dia hilang warak, dia tak jadi manusia bertakwa.
Kalau para hadirin sekalian nak jadi manusia yang bertakwa, jadilah orang yang warak. Warak maksudnya orang yang sentiasa berjaga-jaga. Jaga perjalanan dia, jaga pada tubuh badan dia. Ni nak sebutnya gambaran dalam hidup dia, dia jaga setiap apa yang dilakukan pada perjalanan hidup dia. Kemudian disebut lagi, bersih dan tidak ada kezaliman, penipuan dan dengki. Bila orang Arab berkata, aku membersihkan rumah, maka maksudnya adalah aku menyapunya. Di manakah juga dinamakan juga dengan pembersih, yang disebut, iaitu seperti alat pembersih dan juga penyapu. Sebahagian ulama mengatakan mereka orang yang bodoh itu dengan ungkapan yang lebih lemah lembut, iaitu mereka dinamakan demikian kerana kekurangan mereka tidak sempurna untuk mengenali hak Allah Subhanahu Wa Taala. Ini terjemahan pada bodoh tadi. Maksud bodoh ni apa dia? Orang yang ada alim ulama sebut orang yang dianya tidak sempurna untuk mengenali hak Allah Taala, melihat pelaksanaan ibadah, mengutamakan tuntutan Allah serta dikuasai oleh cinta dan pengabdian padanya. Dia juga mengharapkan keredaan Allah, iaitu syurga yang kekal ketika mereka tetap mengharapkan syurga dan kenikmatannya. Beribadah padanya dan mentaatinya dan dalam mendapatkan darjatnya, keadaannya melalaikan dunia, bertujuan mendekati ketinggiannya dan tekun memenuhi keinginan mereka untuk memperolehi kenikmatan dan keutamaannya. Mereka bukan para ulama yang benar-benar tahu. Mereka bukan ulama yang benar-benar tahu hak Allah Taala. Mereka hanya orang biasa yang polos, yang tak ada apa-apa. Namun rasa takut mereka kepada Allah Taala melebihi para alim ulama. Maksudnya apa dia? Orang bodoh ni yang digambarkan di sini, siapa dia? Dia bukan ulama pun. Tapi orang biasa-biasa, tapi dia takut pada Allah tu melebihi takutnya para alim ulama. Tu dipanggil demikian. Ni gambaran yang disebut dalam kitab ini. Orang yang bodoh juga dirujuk pada orang yang memikirkan tentang Allah Ta'ala. Orang yang memikirkan penerimaan untuk melihat keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Menghadap kepada Allah Ta'ala dengan sempurna dan disibukkan dengan apa yang ada di sisinya. Kemudian, oleh kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kebanyakan penghuni syurga adalah orang bodoh dan para ulama ilmuwan pada tahap tinggi yang disebut dengan illiyin lil adil albab, lil ulil albab. Digambarkan demikian. Dalam satu riwayat, ni cerita tentang maksud orang bodoh tadilah. Dalam suasana riwayat, dan kadang-kadang kan kita tengok orang yang soleh-soleh sungguh, dia tak terkenal pun. Dia jadi orang biasa je, duduk biasa. Tapi orang ni ahli syurga. Kadang-kadang ahli syurga ni maknanya orang yang tidak dikenali orang, tak nampak dia ni kaya raya, tak nampak hidup dia ni dalam keadaan mewah. Hidup dia macam biasa je kita tengok. Tapi bila dia meninggal dunia, ahli syurga. Ni hebat ni, orang macam ni. Ni maknanya yang digambarkan oleh Rasulullah. Rasulullah sebut, orang yang biasa-biasa je ahli syurga ni. Bukannya orang yang kamu tengok dia PhD bergulung-gulung. Kemudian dia ni, rumah dia mesti besar, kereta dia mesti mewah, hidup dia mesti begitu-begitu begini. Tak. Orang ni, orang yang tidak dikenali langsung, tapi masuk syurga dia. Ni hebatnya orang yang demikian. Kan kita berjumpa kan, di kampung-kampung, kita balik ke kampung tu, soleh dia. Jaga, solat, jaga. Dia tak peduli pada orang lain. Hidup dia. Kalau kita tengok tu, Allah dia ni. Soleh-solehnya. Kita berjumpa lah orang-orang yang demikian. Kalau kita berjumpa dengan dia, kita tanya tentang hukum hakam agama. Dia sebut, saya tak reti, saya tak pandai. Dia sebut. Saya tak reti. Kita minta dia jadi imam ke, minta dia jadi ke depan ke. Tak nak saya tak reti, dia sebut. Nampak dia, diri dia tersebut. Tapi orang ni lah ahli syurga Allah SWT. Ini gambaran disebut. Dalam satu riwayat dinyatakan bahawa segolongan ulil albab dibawa malaikat ke syurga. Ketika mana manusia dihisap, mereka bertanya pada malaikat, ke mana kamu semua membawa kami? Malaikat menjawab, ke syurga. Orang yang dipanggil tadilah, golongan tadi, ulil albab tadi. Kamu semua membawa kami ke tempat yang tidak kami mahu. Katanya mereka sebut. Kamu bawa ke syurga, kami tak nak masuk syurga pun. Mereka jawab demikian. Malaikat bertanya lagi, apa yang kamu semua mahukan? Mereka menjawab,
tempat yang disenangi bersama yang dicintai. Maknanya pada diri dia, bila tanya, habis tu malaikat tanya, kamu nak pergi ke mana? Kamu nak ke mana sebenarnya? Dia jawab, tempat yang disenangi dengan bersama dengan yang dicintai. Siapa dia? Allah. Dalam hidup mereka sebut. Ni orang panggil wali-wali Allah terus. Dia buat amalan, dia bukan nak ke syurga. Tapi dia nak amalan biar dia dekat dengan Allah. Tak kira Allah nak letak kat mana. Pada diri dia tersebut. Hang ni peringkat tinggi lah. Kita ni dapat masuk syurga, low kelas pun tak apa dah. Ya Allah. Kita ni demikian. Yang orang macam ni, dia tak fikir lagi syurga. Yang diri dia apa dia? Bila malaikat tanya dia, kamu nak ke mana? Sebenarnya, kami nak bawa kamu ke syurga. Bukan kami nak pergi situ. Kami bukan nak pergi ke situ. Habis tu kamu nak ke mana? Nak pergi ke tempat yang dicintai di sisi Allah. Ya Allah nak jumpa kami kat mana sebenarnya? Kat mana ya Allah nak jumpa kami? Kat situ kami nak pergi. Itu cara demikian. Firman Allah Ta'ala, fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Inda malikin muqtadir. Di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Mungkin kerana itu orang yang meminta syurga pada Allah Ta'ala. Bukan kerana syurga itu sendiri. Syurga itu sendiri. Tapi kerana mengharapkan keredaan Allah Ta'ala. Mungkin kebetulan kitab kita sebut. Oleh demikian, bila kita minta dalam hidup kita ni, Rasulullah pesankan. Rasulullah kata, mintalah syurga Firdaus. Minta syurga Firdaus. Jangan minta syurga yang rendah-rendah, jangan. Bila kamu doa syurga Firdaus. Rasulullah sebut demikian. Kenapa demikian? Rasulullah kata, kalau kamu tak dapat pun syurga tu, kamu akan dapat syurga-syurga yang lain. Itu cara Rasulullah ajar pada kita. Oleh yang demikian, bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada salah seorang sahabat yang berkata, dalam doaku aku meminta, ya Allah, masukkan aku ke dalam syurga dan selamatkan aku daripada api neraka, dan aku tidak tahu bagaimana gumaman kamu dan tidak pula gumuman Muaz. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bersabda kepadanya, di kelilingnya syurga kita akan bergumam. Maksudnya di mana tempat yang di kamu berada, di situlah kami akan inginkan ya Allah. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala, di syurga, di situlah tempat kita berkumpul. Bergumam tu berkumpul lah, bahasa yang mudah. Al-Hafiz bin Diyah Abu Khattab berkata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua golongan yang belum pernah aku melihatnya, iaitu golongan mana saja. Cemeti daripada segi bahasa adalah nama untuk sesaan, meskipun tidak ada sasaran pukulan. Perkara ini dinyatakan oleh Al-Farra yang cerita tentang perkara demikian. Ibn Faris dalam Al-Mujamma' mengatakan bahawa as-sautul minal azab, maksudnya adalah cemeti yang berasal dari perkataan seksaan. As-saut juga bermakna bercampur sesuatu, maka dinamakan cemeti dengan campuran keras, kerana para penyebat sering melakukan hukuman melebihi kesalahan, sebagaimana yang sering berlaku pada masa ini, hingga kebenaran dan kebatilan bercampur. Ini panggil. Ni awal-awal kan kita sebut tadi cemeti tadi. Mereka yang dihumban ke dalam neraka tu siapa? Cemeti ni. Dia pun hurai balik kat sini. Cemeti tersebut. Oleh yang demikian yang dimaksudkan Rasulullah dalam hadis adalah kuatnya sebatan dan jumlah pukulan yang melampaui batas dalam memberi pelajaran. Ini adalah sifat para penyebat yang boleh kita lihat di Maghribi, di Morocco sehingga sekarang ini. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wanita yang berpakaian tetapi telanjang, maksudnya adalah mereka yang memakai pakaian tetapi dalam keadaan telanjang dalam agama, terbuka dan sebahagian aurat mereka kelihatan. Ini yang dimaksudkan hadis yang awal-awal tadilah. Wanita yang telanjang ni wanita macam mana? Wanita yang jalan membuka aurat. Ada terdedah aurat dianggap telanjang terus. Dimaksudkan juga adalah berpakaian di dunia dengan segala perhiasan yang diharamkan memakainya. Maka dia telanjang pada hari kiamat nanti. Dia pakai pakaian perhiasan tapi buka aurat. Pakai barang-barang kemas. Pakai dalam keadaan barang kemas tu kat luar tu badan dia tersebut. Kemudian dia tunjuk bunyi loceng kaki dia.
Misal contohnya, di akhirat nanti sama juga. Masuk dalam neraka juga orang macam tu. Nak kena jaga pada kita. Dah pakai barang kemas kan, tak payah nak tunjuk-tunjuk dah. Letak kat dalam. Barang kemas tu, dah dalam dah pada diri kita. Ni tak saja tarik baju ni. Lengan tu goncang. Goncang tangan nak tunjuk ni, gelang banyak ni. Pada diri kita. Gelang orang kita tak tunjuk dah sekarang. Kan? Sekarang ni tunjuk jam. Jenama tak jenama. Tunjuk kedudukan, kehebatan yang ada pada diri. Tu yang kadang-kadang menyebabkan akhirnya kita ni telanjang di akhirat Allah SWT. Jaga pada kita. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mumilat ma'ilat, maksudnya adalah terpesong daripada mentaati perintah Allah. Mentaati suami dan apa yang sepatutnya dilakukan untuk memelihara kemaluan mereka. Dia terpesong daripada mentaati Allah dan juga mentaati suami. Orang perempuan yang macam ni, bila dia keluar rumah tanpa kebenaran suami dia, dia keluar, dia nak marah sangat dengan suami, dia pun keluar rumah. Misal contoh, dia keluar rumah, suami dia larang, jangan keluar. Misal contohnya demikian. Maka di waktu tersebut, dia telah melanggar perintah Allah. Dia melanggar perintah Allah. Iyalah, ada setengah orang kan, dia kata, untunglah jadi suami. Dia sebut, suami kalau dia nak marah-marah, dia keluar. Dia keluar, kita nak keluar, dia tak boleh pula. Dia sebut, dia sebut demikian. Tak aci ya, jadi di kalangan kita. Ini cara Allah nak suruh kita jadi tenang dalam kekeluargaan. Nak suruh lapang keluarga kita. Jangan bagi ruang untuk syaitan masuk. Bila kamu keluar, maka syaitan tu akan senang masuk lagi pada diri kamu. Kita kata suami Allah jadikan payah sikit syaitan nak masuk. Sebab tu Allah jadikan orang lelaki ni ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Orang lelaki ni dia panjang. Kalau kita tanya lagi, macam mana dia boleh dia memikir panjang? Sebab tu Allah jadikan kuasa cerai ini pada suami. Allah tak bagi kuasa cerai ini pada isteri. Kalau isteri ni boleh cerai, 10 kali saya kena cerai. Memang kena cerai panjang je. Telefon tak dapat, sampai mesej, engkau dicerai talak 1. Maknanya demikian. Pada kita ni Allah jadikan demikian. Dalam hidup kita ni banyak je tak puas hati. Cuba perhati elok-elok kan. Betul terang kita kan. Dalam hidup kita banyak benda kita ni Allah jadikan orang perempuan tu dia jadi isteri ni, dia jadi tak puas hati yang ni, tak puas hati yang ni, tak puas hati yang ni dengan suami dia. Suami dia ni akhirnya jadi bahayanya, suami dia jadi dayus. Tu bahaya. Bila suami dia sudah menjadi dayus, tunduk kepada perintah isteri. Ni sampai peringkat suami tak kenal lagi mak ayah dia. Dah jadi queen control. Ni kesan daripada mana? Kesan daripada Allah ajar. Jangan kamu al-mumilat. Al-mumilat ni isteri yang jenis demikian. Perempuan yang jenis demikian. Bila sampai tahap ini, bersedia untuk neraka Allah SWT. Kalau kita sampai tahap demikian. Sebab tu Islam dia ajar supaya tiap kali mana nak tidur malam tu, isteri ni minta maaf dengan suami. Bang, maafkanlah saya. Hari ni banyak saya buat salah. Tersalah, terhantar mesej, banyak. Yang jenis ni banyak sangat bang. Maafkan je lah saya. Suami kata saya maafkan. Suami sebut maaf tu, masuk syurga pintu mana yang kita nak. Ni hebatnya demikian. Tapi kalau suami tu terbawa-bawa je perasaan, sakitnya hati dengan isteri, sakit, dia tak sebut, mulut dia diam je. Tapi meninggal dunia kita di saat mana suami kita tak redha pada kita, tertutup pintu-pintu syurga Allah, terbuka pintu-pintu neraka, senang je masuk neraka Allah. Ini nak kena jaga pada diri kita. Di antara kezaliman yang sering dilakukan dalam kehidupan seseorang perempuan. Orang perempuan di antara benda yang zalim dia buat ialah dia zalim pada diri dia sendiri. Dia bukan khianat pada orang pun. Padahal dia ni terbuka luas dah pintu jalan untuk ke syurga Allah. Tapi tiba-tiba dia buat khianat pada diri dia sendiri. Dia buat khianat pada diri sendiri itu apa dia? Dia sakitkan hati suami dia. Yang ni kena jaga betul-betul. Nak jaga hati suami. Orang lelaki ni pula lagi tua lagi PN. Orang lelaki ni minta maaf ni orang tua kat sini. Nak sebut ni.
Nak gambarkan kita ni lagi tua, lagi banyak PL dia. PL orang lelaki ni. Tapi dia diam je. Dia diam. Sebab tu kita ulama-ulama sebut nak jaga yang ni kita kena sentiasa minta maaf. Minta maaf panjang masa. Seorang isteri ni minta maaf lah bang, saya terlayan cucu lebih sikit hari ni. Tak terlayan abang hari ni. Misal contohnya, cucu pula ramai. Kemudian dengan kerenah macam-macam gaya, suami terkebir-kebir semua. Kadang-kadang demikian. Kita ni kan dah semakin berusia dalam hidup ni, semakin kita kata tidur jauh-jauh je lah bang, tak payah dekat-dekat. Kita dah tua-tua ni, bukannya macam budak-budak dahulu dia sebut. Dia sebut demikian. Suami pun diam je. Di saat mana suami diam tu, terasa hati. Kebetulan malam tu meninggal dunia, masuk neraka terus. Sebab tu dia disebut dalam hadis Rasulullah sebut kan, mana-mana perempuan yang tidur di saat mana suami dia terasa hati dengan dia, malaikat laknat start daripada dia tidur sampai bangun pagi esok. Disebut demikian. Mana-mana orang perempuan yang keluar rumah tanpa kebenaran suami dia, setiap kali mana dia berjalan tu, melangkah tu, malaikat laknat dia. Sampai balik semula ke rumah. Sampai peringkat demikian. Tak mudah dalam demikian. Yang tu kalau tak kena gaya tu, meninggal dunia, habis. Rugi. Sebab tu ulama-ulama sebut, orang perempuan ni orang paling mudah masuk syurga. Tapi paling senang juga terhumban ke dalam neraka. Bila kita tak boleh nak jaga yang ni. Nak jaga yang ni. Kita sampai peringkat kawal suami kita. Sampai tak ada keupayaan suami. Takut dengan keluarga pun takut. Dia takut hanya pada isteri dia. Tak takut pada Allah SWT. Habis dia. Habis. Isteri yang demikian. Tak bangun syurga lah. Bangun syurga ni sejauh mana? Sejauh 500 tahun perjalanan. Bangunan syurga Allah SWT. Nak jaga, memelihara kemaluan mereka dan menutup daripada lelaki yang bukan muhrimnya. Ni nak jaga aurat. Orang perempuan payah nak jaga aurat. Bila balik kampung, balik pula ada ipaduai, misal contoh. Payahnya nak jaga. Kemudian nak jaga dengan jiran tetangga, payah. Dan menjadikan wanita lain melakukan perbuatannya. Kemudian orang lain pun ikut pula perangai dia. Tingkah laku dia tersebut. Hadis ini juga dipahami dengan kecenderungan berjalan sambil menyengit kepada kepala, penuh kesombongan dan menarik hati lelaki kepadanya kerana perhiasan dan haruman bauan mereka tersebut. Pun sama. Bauan, kena hati-hati. Bau ni sekadar untuk buang bau badan. Tu je cukup. Tak boleh kita pakai perfume sampai kita melintah tu orang bau. Sedapnya bau. Bau demikian, bila kita bau demikian, bau ahli neraka Allah SWT. Tu cara demikian. Kita kena jaga-jaga pada diri kita demikian. Dikatakan bahawa mereka meninggikan sisiran mereka dengan berlebihan. Mumilat adalah wanita yang menyisir wanita lain dengan meninggikan sisirannya. Bonggolan tadi. Kepala mereka seperti bonggol unta. Maksudnya mereka membesarkan kepala mereka dengan penutup dan diteguhkan serta dijadikan seperti sanggul besar. Sanggul yang dibenarkan adalah yang sesuai dengan yang dinyatakan dalam hadis sahih daripada Ummu Salamah. Dia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, aku wanita yang suka menjalinkan rambut aku. Yang macam mana? Sanggul yang benar, bawah, bukan di atas. Maksudnya di tengah pun boleh, di bawah ni pun boleh, tapi jangan disanggulkan naik ke atas. Bila sanggul kita naik ke atas, ditocangkan dia. Untuk orang lain, bukan untuk keluarga. Dalam keluarga tak apa. Dalam keluarga tu pakailah. Tapi yang jadi masalah dalam keluarga tak pula. Macam hantu raya dia tahu. Kembang je. Nak sebutnya demikian. Tapi bila ni nak sebutnya bagaimana kalau kita tak faham. Tapi kalau kita dalam keluarga sanggullah tinggi-tinggi. Tunjukkan pada suami, pada isteri. Pada isteri pula. Isteri itu sendiri. Tunjuk pada suami, pada diri dia. Tak apa, tak ada masalah. Tapi bila dia dah keluar, jangan disanggulkan untuk dengan tujuan nak menunjukkan gediknya dia tadi. Istilah yang demikian. Kita berhenti cakap ni lah, kita sambung pada akan datang nanti.
Orang nak datang sembahyang Jumaat pula ni, marah orang. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ada sikit pertanyaan mengenai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berpoligami. Ramai suami atau lelaki yang belum kahwin ingin mengikut sunnah berpoligami dan akan berpoligami. Katanya ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat pahala. Sehingga jika ada isteri ataupun wanita yang menentang dikatakan dosa lawan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini saya berpendapat mereka yang berpoligami mengikut sunnah Nabi, mereka pengikut sunnah sekerat-sekerat saja. Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpoligami selepas kewafatan Siti Khadijah. Dan apa yang berlaku sekarang, isteri pertama masih hidup tapi suami dah berpoligami. Tiada pula yang senyap-senyap berpoligami. Saya minta jasa baik Ustaz, bagaimana untuk memperjelaskan tentang sunnah Nabi yang ramai ambil sekerat-sekerat sahaja. Mohon maaf jika soalan saya sensitif untuk Ustaz dan semua yang hadir. Anda nak sebut begini, poligami ni benda yang ulama-ulama bincang dalam berdasar pada Al-Quran Karim. Dan cerita tentang poligami ni satu hukum yang dia terbuka kepada 5. Dia tak terikat dengan satu. Poligami ni dia kadang-kadang dia jadi wajib, kadang-kadang dia jadi sunat, kadang-kadang dia jadi harus, kadang-kadang dia jadi makruh, dan kadang-kadang dia jatuh haram. 5 ni akan terlekat. Dia tak boleh kita ambil wajib je, tak boleh. Tak boleh kita kata separuh je, tak boleh. Ada pun hujah yang kata tunggu Khadijah wafat dahulu. Wafat dahulu. Ulama-ulama tak bincang benda demikian. Ulama-ulama kata poligami itu dia terlekat dengan 5 hukum ini. 5 hukum. Berdasar pada keadaan seseorang. Ada di kalangan kita dia berpoligami, ada hujah dia. Hujah dia kerana apa dia? Kerana yang disebut keturunan dia. Ataupun hujah dia kerana yang disebut dengan keperluan dia. Hujah dia, dalam ayat Al-Quran Karim, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, hujah poligami ni bukan kerana yang disebut dengan nafsu je, tidak. Tetapi kerana berbeza-beza orang, berbeza-beza keadaan pada dia. Jadi dalam keadaan ini, ada orang yang nak berpoligami itu, dia tengok pada hukum ini. Boleh tak boleh pada dia. Ada orang yang dia tak mampu untuk nak berpoligami, dia tengok pada hukum ni juga. Pada diri dia. Lalu kita tak boleh nak jatuhkan hukuman pada dia, kecuali yang boleh jatuhkan hukuman untuk dia ialah hakim untuk diri dia tersebut. Dia pergi bentangkan pada hakim. Hakim, saya nak begini. Satu di Malaysia kita ni, dia minta kebenaran dengan hakim. Minta kebenaran. Kemudian yang pertama dia demikian. Yang kedua, wali-wali tersebut. Ulama-ulama sebut. Wali-wali. Yang ketiga, dia boleh minta kebenaran dengan wali-wali tadi lah. Wali-wali dia sebut, saya nak kahwin dengan anak perempuan tuan, tapi saya dah ada isteri. Dia sebut demikian. Wali-wali kita kata, kamu ada kemampuan ke? Kamu nak jaga, boleh jaga ke? Dan sebagainya. Dia kata, saya boleh. Wali tersebut kata, boleh, tak ada masalah. Kamu kahwin ni. Dia kahwin lah. Suatu, jangan dia bawa lari. Senyap-senyap, tak boleh. Demikian. Dia kena dapat wali. Yang ketiga siapa? Orang yang soleh di kalangan mereka. Orang soleh di kalangan mereka ni sendiri. Orang soleh tu dia cerita, saya begini. Orang soleh tu buat pertimbangan agama. Dia tengok, orang ni layak, ni tak layak. Kamu jangan kahwin lagi, bahaya kalau kamu kahwin. Jadi pertimbangan ini diambil kira. Lalu lepas pada sebut, dia ambil kira dan dibincang bersama, maka dibenarkan dalam syarak. Kalau dia ada kelayakan. Kalau tak ada kelayakan, dia jangan buat. Jangan buat. Kalau dia buat, nanti dia bawa dosa dalam hidup dia. Bila bawa dosa ni, dia jadi bahaya. Kita pula dalam memahami poligami, jangan kita nampak satu sudut je, jangan. Kita nampak dua-dua sudut. Kerana agama membenarkan. Kan Ana sebut tadi, awal-awal. Hidup kita ni, jangan kita kata, saya memiliki. Bukan kita memiliki. Tetapi yang dimiliki kita ialah Allah. Dan Allah tentukan untuk menjadikan dasar hidup ini dalam keadaan serata, lalu dibenarkan pada kita pada sudut tertentu dan dilarang pada sudut tertentu.
Antum kena faham. Jadi, siapa yang nak berpoligami ni, dia kena timbang dahulu. Timbang dahulu dalam hidup dia. Timbang sama ada dia ni layak ke tak layak. Sesuai ke tak sesuai. Sembahyang sunat istiqarah, dia baca dan sebagainya. Ini kita kena ambil kira juga. Ada orang yang dalam hidup dia, dia boleh berpoligami. Ada orang dalam hidup dia tak boleh berpoligami. Tak boleh tu siapa yang tentukan? Ini 2-3 keadaan yang boleh menentukan pada kita. Tu jangan sampai peringkat kita, orang Melayu kita ni, sampai berkelahi-kelahi, bertumbuk-tumbuk. Kadang-kadang habis hancur lebur rumah tangga. Kerana nak pergi kepada poligami. Tak betul juga di kalangan kita. Kemudian dalam hidup kita, sampai peringkat bercerai-berai pada diri kita. Boleh nak kahwin, tapi ceraikan saya. InsyaAllah demikian. Dosa besar dia buat demikian. Besar-besar. Bila seorang isteri dia sebut demikian, kerana bukan hak dia. Hak yang disebut dengan berpoligami ni berada pada sebelah suami. Suami yang tengok pertimbangan. Kemudian isteri kata, pergi jumpa dengan ayah dulu. Pergi jumpa dengan orang ni dahulu. Jumpa dengan orang ni. Dapat pandangan semua. Lepas pada sebut, barulah kita kata, baru kita buat pertimbangan pada kita. Tu cara demikianlah. Anda nak sebut ni biar jangan di kalangan kita pula kita skeptistik dia panggil. Kita ni terlampau pelik dengan sebut nama poligami jadi pelik terus. Jangan. Tetap kerana benda tu ada dalam syarak. Dalam dibenarkan. Yang terbaru ni puak-puak Syiah ni, puak-puak apa dia? Puak-puak liberal ni dia sebut kahwin mut'ah tu pun dibenar. Teruk lagi. Kahwin mut'ah tu dia sebut demikian. Kahwin misyar, kahwin muhallil pun Cina buta. Sampai pengat demikian, mereka buat demikian. Ini jadi bahaya. Islam dia buka ruang. Buka ruang kat mana? Dalam kehidupan kita ni untuk kita nak selamatkan masyarakat kita ni jangan hancur dalam masyarakat kita ni sendiri. Cara demikian. Allah susun. Boleh ya? Faham tak faham tu bawa pisang 2 tandan pula. Baru kita boleh faham kan. Dia agama ni jangan kita keras sangat. Keras sangat dia jadi payah pada kita. Longgar sangat pun tak boleh juga dalam hidup kita. Itu cara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih lagi dalam mengagihkan sumbangan cakna asnaf. Tuan-tuan yang ada kelapangan, tuan-tuan boleh bantu kami. Saya macam biasalah sejak daripada dah lebih kurang 11 tahun dah kerja-kerja begini. Saya umum. Walaupun ada orang perli. Nombor akaun mana? Nombor akaun. Orang sebut demikian. Macam-macam gaya. Saya sebut, kita buat kerja kerana Allah. Tuan-tuan yang nak infak, tuan-tuan infak. Tuan-tuan yang tak nak infak, terpulang. Kita pun tak marah. Tak ada siapa pun nak marah. Ada kalangan kita. Dan kita buat kerja kerana Allah. Setakat ininya, Alhamdulillah, kita telah bangunkan lebih kurang 5 buah sekolah tahfiz, 6 buah sekolah tahfiz dan 1 college yang sedang kita bangunkan. Alhamdulillah, kita buat kerja dalam hidup kita ni. Mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan yang berterusan. Antaranya kita sebarkan kit dapur. Tuan-tuan bolehlah masukkan dalam mana-mana akaun Maybank, Matan Center tu. Kemudian lepas pada tersebut, tuan-tuan maklumkan dalam akaun tersebut, bagi tahu pada 013-617-1941 untuk kita tujuan pengagihan sumbangan tadi, untuk kita nak agihkan demikian. Ada tuan-tuan nak pergi terus ke laman tu Matan Center on pay yang ada dekat skrin tu pun, tuan-tuan boleh tekan yang tu insya-Allah dia akan pergi ke mana-mana akaun yang ada tersebut insya-Allah. I
وآله والأحبة